Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Berkuasa, yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Syukur pada Allah atas nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita sehingga ke saat ini. Kita masih lagi beriman kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Dan kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengikuti segala sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kepada diri sendiri, ibu ayah, anak dan sekalian manusia yang lain. Barulah sempurna iman kita kepada Allah. Barulah sempurna iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih kita cintai manusia yang lain melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam ini kita mula bab yang pertama, kitab Syama'il Muhammadiyah. Babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang pertama pada menyatakan bentuk badan fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab tak banyak lagi tu. Nanti kongsi dah. Nanti kita beli lagi. Jadi bab yang pertama muka surat 2 lah. Dia mari hadis-hadis yang menyatakan bentuk fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bil tawil al ba'in wala bil qasir wala bil abyad al amhaq wala bil adam wala bil ja'd al qat wala bil ja'd al qatat wala bis sabt. Ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah. فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين فتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan At-Tirmizi. Hadis hasan sahih. Anas bin Malik dia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan orang yang terlalu tinggi. Tak terlalu tinggi, namun tidak pula terlalu rendah. Tak pendek sangat, tak tinggi sangat. Kulitnya tidak putih pucat, juga tidak sawo matang. Maksudnya putih tapi tidak terlalu pucat, sawo tidak terlalu matang. Rambutnya ikal. Nak kata keriting tak, nak kata lurus pun tak. Ikal, comel. Tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku. Tu rambut Rasulullah. Badan tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Baginda diutus oleh Allah menjadi rasul pada usia 40 tahun. Di Gua Hira tu. Baginda menetap di Mekah sebagai rasul selama 10 tahun. Dan di Madinah juga selama 10 tahun. Baginda diwafatkan oleh Allah dalam usia 60 tahun, dalam keadaan tidak sampai 20 helai uban yang terdapat pada kepala dan janggutnya. Tu. Nota kaki satu tu. Pada hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di Mekah selama 13 tahun. Maksud 10 tahun pada hadis tadi adalah dikurangkan 3 tahun, iaitu tempoh masa wahyu tidak diturunkan buat sementara waktu. Ada satu masa itu tempoh wahyu lama tak turun. Ujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga para Quraisy ini ejek-ejek maki Rasulullah pergi. Sebab tu dalam hadis sebut 10 tahun, hakikatnya 13 tahun di Mekah. Dalam usia diwafatkan 60 tahun tadi, tengok nombor 2 muka surat 3. Penyampai laporan ini menggenapkan bilangan usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada 60 tahun.
Kebanyakan laporan hadis yang lain menyatakan baginda meninggal dunia pada usia 63 tahun lah. Dia genap jadi 60. Yang sebenarnya adalah 63 tahun. Tuan pada rahmatillah Allah SWT, hadis ni tarahnya sahih. Hadis ni menceritakan kepada kita yang pertamanya, Rasulullah ni bukan terlalu tinggi, bukan terlalu rendah. Kalau orang tu mimpi jumpa Rasulullah, kita tanya dia, lagu mana bentuk badan Rasulullah? Dia pun ayat Rasulullah rendah ya, macam kita semua. Tak. Rasulullah tidak rendah, tidak terlalu tinggi. Kalau kita tengok tu, kita tengok orang, kita boleh royak rendah demo, kita tahu nampak rendah. Kalau kita tengok terlalu tinggi, kita kira royak tinggi. Tapi Rasulullah ni, bila kita lihat, dia tidak nampak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Sederhana badannya. Kulitnya putih tapi tak pucat. Putih comel. Bukan putih pucat. Dan kita tengok rambutnya ikal, tidak terlalu keriting, tidak terlalu luruh. Itu rambut ikal dipanggil. Rambut Rasulullah ikal. Sebab tu rambut ikal ni rambut orang kata comel. Seperti mana rambut Rasulullah ikal. Itu ampun ada rahmatillah Allah SWT. Itulah bentuk badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pertama ni. Maka kita tahu Rasulullah ni masuk oleh kepala kita, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kalau putih pun tidak putih pucat. Itu. Rambutnya tidak terlalu keriting, tidak terlalu luruh. Rambutnya ikal. Jadi bentuk badan Rasulullah ni kita tahu dah. Maka ini membuktikan keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah melebihi pada diri sendiri, anak-anak, ibu ayah dan manusia lain. Antara zahir bentuk buktinya kita kenal tamu bentuk badan Rasulullah. Lagu mana? Kerana kita mencintainya lebih daripada diri kita. Sebab apa? Sebab diri kita ni kita sayang, sebab tu kita mandi. Mandi sabun. Rambut kita panjang, kita pergi gunting tak? Gunting. Lah ni sepala puluh ya. Budak puluh ya dah. Kita 15 ya berkali lah ni gunting. Sepala. Sebab apa kita gunting? Nak nampak comel. Nak nampak comel. Bapa? Kerana kita sayang pada diri. Cinta pada diri, maka kita urus diri kita. Gosok gigi hari-hari. Kerana apa? Kerana nak suruh gigi nampak bersih. Atau kulak. Bau sedap. Kerana kita sayang pada diri, maka begitulah bila kita mencintai Rasulullah ni lebih pada diri sendiri, maka kena tahu bentuk badan Rasulullah lagu mana, rambut Rasulullah lagu mana, maka kena tahu menjadi ibadah kepada kita, kewajipan sebenarnya. Ni. Kena masuk lalu oleh kepala, gitu Rasulullah. Hadis yang kedua daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bapa Anas, kerana Anas ini dia ni anak akak Rasulullah. Dekat dengan Rasulullah dia ni. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raba'atan, laisa bit-tawili wala bil-qasir, hasan al-jism, wa kana sya'ruhu sya'ruh, laisa bija'din wala sabtin bisabtin, asmar al-lawn idza masya yatakaffa'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Anas ni, dia cerita pada kita ni, adalah orang yang mempunyai tubuh yang sedang. Tubuh sedang. Maknanya tak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk. Rasulullah ni. Tidak tinggi dan tidak rendah. Disebut pula sini. Bentuk tubuhnya bagus. Comel bentuk tubuh Rasulullah ni. Rambutnya tidak keriting dan tidak pula lurus kaku. Kulitnya berwarna coklat. Coklat tak semestinya hitam dah. Coklat tak semestinya hitam. Iaitu percampuran antara putih dengan merah. Maksudnya bentuk warna sebenar tubuh badan Rasulullah ni dia bukan putih pucat, tapi putih campur merah. Putih campur merah ni comel lah. Bentuk badan, warna kulit comel, putih merah. Putih ke merah-merah warna bentuk badan Rasulullah. Macam kita ni coklat kan, sawo. Sesok semua warna kulit manusia yang beriman kepada Allah, Islam, masuk syurga sesok, dia akan jadi putih kuning. Sesok putih kekuningan semua sekali.
Iwano asal Nabi Adam alaihissalam dalam syurga. Dia akan sama bentuk badan 60 hasta tinggi, 20 hasta lebar. Itu bentuk badan semua orang dalam syurga gitu. Warna kulit sama belaka, putih kuning. Itu disebut dalam kitab Tawdihut Tauhid. Tapi sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulit dia saja putih merah, kemerah-merahan. Sekiranya berjalan pergerakannya condong ke hadapan. Rasulullah jalan ni badan dia condong sikit seperti menuruni bukit. Kalau tuan-puan turun bukit, turun tangga. Lagu mana cara turun? Dia badan ke depan sikit. Kalau badan ke belakang rebah. Kalau diri tegak terhuyung hayal. Bila turun bukit ni dia badan condong ke depan sikit. Supaya ada tekanan graviti tu supaya kita tak jatuh. Gitu cara Rasulullah jalan. Dia condong ke depan tapi bukan bokok dah. Dia condong ke depan. Condong ke depan sikit. Bukan bokok. Seperti menuruni bukit. Ni. Kita nak tunjuk pun tak pandai. Tapi kalau tuan-tuan turun bukit, begitulah cara Rasulullah turun. Berjalan. Dia condong sikit ke hadapan. Jalan dia laju. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, tengok muka surat 4. Nombor 3 tu. Nota kaki dia tulis. Dia tak tulis bawah. Nombor 3 lalu. Menandakan sifat jalan Rasulullah SAW ni cepat. Dan pijakan kakinya kuat. Pijakan kaki dia kuat. Rasulullah pijakan kaki dia kuat. Bila kita jalan menuruni bukit ni tu apa ya? Tapak kaki kita hak mana dulu turun? Biasa kan jalan tu mungkin tak perasan belaka. Turun bukit ni pijakan kaki hak mana dulu hak kuat. Kalau kita pijak jari jemari kaki dulu, kita tak ragah boleh jadi nyembah. Tapi kalau semua boleh jadi gelosa. Tapi bila kita letak tumit dulu, dia jadi kuat. Dia macam apa? Ada berik situ. Tumit kaki. Bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia jalan condong ke depan, badan dia condong ke depan sikit, jalannya cepat, laju Rasulullah jalan. Kemudian tumitnya terlebih dahulu jatuh ke bumi. Cara jalan gini syaitan tak dapat tiru jalan ni, tak dapat. Orang yang ada jin dalam badan dia cuba jalan gini rebah lalu. Rebah ataupun kaki jadi kerah ataupun dia jalan sakit rebah. Dia jadi. Kita telah membuktikannya kepada orang-orang yang ada jin dalam badan memang tak boleh jalan gini. Tak percaya tak buat. Jalannya cepat, sedikit condong ke depan, tumitnya jatuh terlebih dahulu, setiap langkahnya laju. Itu cara jalan Rasulullah. Kalau tuan-puan nak tengok cara jalan Rasulullah, tengok ulama-ulama jalan. Habib Umar. Dia pakai tokak, tapi jalan dia laju. Itu cara jalan Rasulullah tu. Cara jalan Rasulullah. Laju jalan walaupun pakai tokak. Pakai tokak tu nak ambil sunnah. Tak semestinya orang pakai tokak ni dia sakit kaki. Tak semestinya. Dia pakai tokak kerana sunnah Rasulullah. 40 tahun ke atas sunat pakai tokak sebenarnya lah. Umur pakai tokak. Pilihlah nak tokak lagu mana. Tak semestinya sakit kaki. Orang pakai tokak sunnah Rasulullah. Macam alim ulama dia tak sakit pun. Tapi dia pakai tokak kerana sunnah. Umur 40 tahun ke atas. Kena ada tokak. Saya ada tokak ada 2. Tapi tak ajar guna pun hak jalan ni. Guna buat jalan atas rumah je. Ambil sunnah. Ambil pahala sunnah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Jadi kalau orang jalan cepat, kita tak boleh marah dia. Kerana begitulah sifat jalan Rasulullah cepat. Sedikit condong ke depan dan kakinya gagah. Kakinya pijakan dia kuat. Orang zaman dulu panggil, kalau alim ulama jalan, dia panggil jalan balik bumi. Dia jalan tu sebab hentakan dia kuat, seperti bumi tu terbalik untuk dia. Seperti jalan Tok Seleha, jalan Tok Kenali, jalan Tok Kupalu, set dia. Jalan dia. Itulah jalan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga. Jadi kalau kita mimpi jumpa Rasulullah ni,
Kita tengok Rasulullah jalan keluar daripada bilik ke, keluar daripada kemah ke, ada orang mimpi jumpa Rasulullah. Tengok cara jalan, kita tanya Rasulullah jalan lagu mana? Oh, dia jalan slow je Ustaz, slow nyuk-nyuk. Salah tu. Bukan Rasulullah gitu. Sifat Rasulullah dia jalan laju. Tu. Jadi mimpi-mimpi jumpa Rasulullah, orang tu kata dia mimpi jumpa Rasulullah, jangan percaya lagi. Untuk membuktikan dia ni betul-betul mimpi jumpa Rasulullah, tanya dia lagu mana sifat Rasulullah. Tu. Supaya tidak tertipu dengan permainan syaitan. Hadis yang ketiga, Al-Bara' bin Azib berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibain 'azimal jummati ila syahmatil udhunayhi al-yusra 'alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang sedang, badan tak besar, tak kurus sangat. Iaitu tidak terlalu tinggi dan tidak rendah. Jarak antara kedua bahunya lebar. Jarak antara kedua bahu dia lebar. Maksudnya bahu Rasulullah bidang dia lebar. Iaitu bahunya bidang. Bahu Rasulullah ni bidang. Comel. Bahu-bahu sek-sek pendekar tentera. Rambutnya yang lebat terurai ke bahu. Ini menunjukkan Rasulullah pernah sipir rambut sampai ke bahu. Tak lebih bahu tak lebih bahu, tapi sampai cecah bahu. Jadi orang lelaki kalau nak sipir rambut jangan lebih daripada bahu, sampai bahu je. Parah dia sunnah sampai bahu je. Tapi kena jaga molek. Kena tidak boleh menyerupai wanita. Jaga dia tu. Tu biar nampak lelaki, jangan sampai sipir rambut nampak perempuan. Tu tak boleh dah. Jadi Rasulullah rambutnya pernah lebat, terurai, jatuh sampai ke bahu. Sampai ke daun telinga dia. Ni daun telinga ni sini. Sini. Dan tidak lebih daripada bahu. Tidak lebih daripada bahu. Itu rambut yang panjang Rasulullah pernah sipir. Tu. Jadi orang ni ramai kata sipir rambut panjang sunnah Rasulullah. Kena tengok parah mana sunnah Rasulullah. Supo kepuai kedok. Jaga kedok Rasulullah ni bukan setakat rambut sapu minyak rambut. Tapi janggut pun Rasulullah sapu minyak. Janggut pun Rasulullah sapu minyak. Janggut. Nak oyaknya semak Rasulullah ni. Janggut pun sapu. Ambo jaga sapu, kadang-kadang sapu juga minyak. Guna minyak kalau nak comel minyak zaitun ataupun minyak argan, tuan-tuan. Sunnah tu. Minyak zaitun ataupun minyak argan. Jangan minyak zaitun hok minum tu. Hok kita duk minum hari-hari, jangan hok tu belengah. Ambil minyak zaitun untuk rambut dan kulit. Dia ada dua minyak zaitun ni, ada untuk minum, yang kedua untuk rambut dan kulit. Dia tak boleh minum waktu untuk rambut dan kulit. For hair and skin. Dia ada jual. Kita je tak perasan ada jual. For hair and skin untuk rambut dan kulit. Pakai tu. Comel. Kalau tak si pakai pun tak apa. Tapi kena sikap. Janggut dan rambut kena sikap. Dan niat kita sikap sunnah Nabi. Boleh pahala. Rambutnya yang lebat tu urai ke bahu sampai ke daun telinga. Apabila baginda memakai pakaian merah, tidak pernah aku melihat seorang pun yang lebih tampan daripadanya. Ini bermaksud Rasulullah ada pakaian warna merah. Warna merah. Ada. Jubah warna merah. Antara jubah kegemaran Rasulullah, warna putih, warna hijau, warna merah, warna hitam. Itu antara color jubah pakaian Rasulullah. Dan Rasulullah biasanya dia pakai warna merah ni untuk apa? Untuk menerima tetamu dalam majlis ataupun untuk terima tetamu. Rasulullah pakai jubah warna merah. Itu warna merah. Maka Al-Bara' bin Azib kata,
Aku tak pernah lihat seorang pun yang lebih tampan daripadanya apabila baginda ni memakai pakaian merah, warna merah. Jadi kebiasaan orang mimpi jumpa Rasulullah ni, dia mimpi Rasulullah berpakaian warna putih, hijab, merah, hitam. Kebanyakan. Tapi kebanyakannya warna putih lah. Itu. Mudah je. Banyak doa untuk jumpa Rasulullah. Banyak ke selawat, amal ke sunnah. Lambat dengan cepat je mimpi jumpa Rasulullah. Tapi kena tahulah mimpi itu takut mainan. Kebiasaan mainan dulu. Ya mari mainan dulu. Mari main dengan namtek Muhammad. Itu bukan lagi tu. Lepas tu mari. Orang kata Rasulullah ni dalam bilik Rasulullah. Kita pun jadi nak nangis nak jumpa Rasulullah tu kak. Tiba-tiba tubik Rasulullah pendek. Pakai jubah tapi pendek, rambut keriting. Bukan tu. Syaitan main. Bukan lagi. Doa lagi, selawat lagi, amal ke sunnah-sunnah hak kita tahu. Lambat-lambat jumpa Rasulullah dalam mimpi. Tu. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Jadi supaya tidak tertipu kena tahu. Bentuk fizikal Rasulullah lagu mana dia ni, cara jalan dan sebagainya lah. Tadi. Jadi bahu Rasulullah tadi bidang. Rasulullah ni rambut dia panjang pun tak lebih parah bahu. Kadang siapa kak cuping telinga, kadang tak lebih parah bahu. Dan Rasulullah kadang-kadang nampak comel di dalam pakaian berwarna merah. Allahu Rabbi. Jadi itu antara sifat-sifat bentuk fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya hadis yang keempat. Dah habis bab satu ni. Banyak bab satu. Hadis yang keempat, Al-Bara' bin Azib berkata, "Ma ra'aitu min zi limmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibayhi, ba'ida bu'aida ma bainal mankibain, lam yakun bil qasir wala bil tawil." Hadis Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Aku tidak pernah melihat orang yang memiliki rambut limmah. Gapo dia limmah ni? Limmah ni rambut yang menyentuh sehingga bawah telinga. Ini telinga bawah sikit pada telinga ni. Antara cuping telinga dengan bahu. Ni telinga, cuping telinga ni bahu. Rambut Rasulullah ni antara cuping telinga dengan bahu kat ni. Maka parah leher. Jadi aku tidak pernah melihat orang yang memiliki rambut limmah. Rambutnya antara parah bahu dengan cuping telinga. Dia duduk kat leher rambut Rasulullah panjang tu sampai leher. Dengan memakai pakaian warna merah. Lebih tampan daripada Rasulullah. Dia tak pernah tengok Al-Bara' bin Azib ni tak pernah tengok orang yang memiliki rambut parah tu pakai pula pakaian warna merah lebih tampan pada Rasulullah, maka Rasulullah pandai comel. Itu. Comel ni. Baginda memiliki rambut yang mencecah kedua-dua belah bahunya. Hampir mencecah. Maksudnya tak lebih parah bahu. Kedua-dua bahu baginda bidang. Bahu dia bidang. Baginda bukan seorang yang rendah dan bukan juga terlalu tinggi. Jadi kebanyakan hadis ni menyebut Rasulullah tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Badannya, bahu dia bidang. Rambut dia kadang sampai cuping telinga, kadang mencecah bahu, kadang sampai leher. Tapi tidak lebih daripada bahu. Dan Rasulullah kebanyakannya dalam hadis ni sebut berbaju, berpakaian warna merah. Pakaian warna merah. Hari ni kalau kita pakai pakaian warna merah, niatlah dia. Aku nak ikut sunnah Nabi yang pernah pakai warna merah, boleh pahala. Bukan saja menutup aurat boleh pahala, sunnah warna merah tu boleh pahala. Itu. Jadi limmah. Kalau kita nampak tadi, kita pergi majlis-majlis gapo, kita tengok orang rambut dia ni antara cuping telinga panjang tu antara cuping telinga dengan bahu. Duduk kat leher kita rayak. Kita rayak dia rambut demo ni rambut limmah. Mesti dia tak tahu. Dia limmah. Limmah ni rambut yang antara cuping telinga dengan parah bahu. Antara tu limmah kita sebut. Dia boleh pahala. Sebab apa? Limmah ni rambut yang menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Gelar dia limmatin. Tu. Jangan beri nama orang limmah. Tu. Itu gelar parah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak kalau dia rambut gitu pakai warna merah pula, serupa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak boleh marahlah orang rambut panjang, melainkan sekolah tak boleh lah, disiplin. Tapi kena jaga molek lah rambut panjang tu. Rasulullah pun berkilat sama rambut dia, pakai minyak rambut, sapu. Rasulullah lepas ambil wuduk, Rasulullah sikat rambut. Kita ambil wuduk, duk sikat rambut, orang kata lalu, bojeng demo. Tak, sunnah Nabi. Ambil emayah, lepas tu sikat rambut tu. Sunnah Nabi. Hadis yang kelima muka surat 6. Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Kila beliau tu karramallahu wajhah. Allah muliakan wajah Ali bin Abi Talib, tak pernah menyembah berhala. Radhiyallahu anhu berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitawil wala bil qasir syafnul kaffaini wal qadamain dakhmur ra'si dakhmul qaradis tawilul masrubah idza masya takaffa ayatakaffa'u takaffuan takaffiyan ka'annama yanhattu min sabab lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Belik lidah sikit ni. Nak sebut belik lidah apatah lagi nak hafal, tapi kalau kita dapat faham okey dah. Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia tidak tinggi dan tidak rendah. Boleh kata semua hadis royak gini, boleh kata. Kalau dia mimpi Rasulullah, dia kata Rasulullah ni rendah, menipu. Kalau dia mimpi Rasulullah, kata Rasulullah ni tinggi, menipu. Kalau betul dia tengok Rasulullah, dia akan sebut lalu, Rasulullah aku tengok tak tinggi, tak rendah. Betul. Ni. Sebab apa? Semua orang hak mimpi jumpa Rasulullah, hak tengok Rasulullah, dia akan mari lalu pemikiran dia tak tinggi, tak rendah. Automatik dia mari. Tu fitrah bila kita pandai orang. Gitu. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal daging dia. Telapak tangan dan kaki Rasulullah ni tebal dagingnya. Namun lembut. Contohnya dia gini. Dia kata aku mimpi semalam saling dengan Rasulullah. Dia kata. Ambo mimpi malam saling dengan Rasulullah. Rasulullah mari saling dengan ambo. Kita pun tanya dia. Dia mau saling dengan Rasulullah, dia mau rasa gana tangan Rasulullah. Dia kata. Dia mau saling dengan Rasulullah, dalam mimpi tu dia mau rasa gana tangan Rasulullah. Dia pun sebut. Rasa kuru. Rasa tulang. Menipu tu. Tak betul. Kerana tapak tangan Rasulullah ni tebal rasa daging dia tapi lembut. Tebal daging dia, kita akan rasa tebal macam spam. Tebal tapi lembut. Tu sifat betul tapak tangan dan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun lembut. Kepalanya besar, tulang sendinya besar, tapi bukan gemuk. Bulu yang tumbuh di dada hingga pusatnya lebat. Itu. Bulu yang tumbuh di dada hingga pusatnya lebat. Apabila baginda berjalan, pergerakannya condong ke hadapan. Pergerakan dia condong ke depan. Jalan tadi macam tadi condong ke depan. Seakan-akan sedang turun ke tempat yang rendah. Daripada tempat tinggi turun ke tempat rendah. Tuan-tuan turun tangga lagu mana? Condong ke depan kan? Lepas tu kaki jadi gagah. Begitulah cara Rasulullah jalan. Kalau tuan-puan nak tahu lagu mana cara jalan Rasulullah, tuan-puan turun Bukit Sejik ni. Tu, jalan kaki turun. Bukit Sejik. Nak turun pintu pagar tu kan dia macam bukit. Cuba jalan. Tuan-puan akan gagah dak kaki. Akan gagah kaki. Sebab condong kan. Mana tempat gagah kaki ditumik. Badan akan jadi condong ke depan sikit. Maka laju jalan. Begitulah cara jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku melihat orang yang setanding baginda, sama ada sebelum kelahirannya ataupun selepas baginda wafat.
Dia kata tak pernah aku lihat Ali bin Abi Talib standing dengan Rasulullah dari segi fizikal, tak ada orang boleh lawan. Comel Rasulullah ni, comel. Tu. Daripada Rasulullah lahir sampai Rasulullah wafat, tak ada orang aku lihat ni standing dengan Rasulullah, comel. Rambut dia, dengan kulit dia, dengan cara jalan dia, dengan senyum dia, dengan warna putih kemerahan kulitnya, dengan apa, dadanya bidang, tu. Pakaiannya bersih, janggutnya rapi, itu. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tengok nota kaki nombor 4 tu. Muka surat 7, hak tulis nombor 4. Ini menandakan sifat jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cepat. Maksudnya Rasulullah jalan cepat. Dia jalan cepat. Dan pijakan kakinya kuat. Seperti menuruni bukit, pijakan kaki akan kuat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu betul fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat. Tak habis lagi ni. Jadi daripada hadis 1 sampai 5, hadis ni ya sama, hadis yang sama. 1 sampai 5 tadi, kesimpulan dia Rasulullah jalan cepat. Badan dia condong sikit ke depan tapi bukan bokok. Pijak ke kaki dia kuat. Rasulullah badan dia tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Warna kulit dia putih ke merah-merahan, bukan putih pucat. Rambut dia parah cuping telinga, kadang bawah sikit pada cuping telinga sampai leher, kadang paling panjang sampai mencecah bahu tapi tak lebih bahu. Pakaian Rasulullah banyak pakai dalam hadis yang kita tengok tadi adalah warna merah. Tapak tangan dan tapak kaki Rasulullah dagingnya tebal tapi lembut. Itu cerita rambut dia ikal, tak terlalu keriting, tidak terlalu luruh, ikal. Itu bentuk badan Rasulullah yang kita dapat tahu pada malam ini melalui hadis-hadis sahih yang telah dikumpulkan oleh alim ulama, Imam Tirmizi dalam kitab yang bernama Syama'il Muhammadiyah. InsyaAllah kita sambung minggu depan pula lah. Jadi tuan-puan tanda lah sikit. Hadis yang ke-7 kita akan sambung. Hadis ke-6 tu dia sama ya. Hadis ke-7. Dalam bab yang masih sama, bab bentuk fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Dia ada dalam berapa hadis ni? Betul 15 hadis semua. Baru masuk bab yang kedua, tanda kenabian. Jadi cerita bentuk badan Rasulullah ni orang kata tak penting, penting. Kena tahu. Sebab kita pun saya bentuk badan kita, bentuk badan anak kita pun kita tahu, bentuk badan bini kita pun kita tahu. Jadi tanda cinta kita kepada Nabi kena tahu juga bentuk badan Nabi lagu mana. Kerana kita kena cinta Nabi lebih daripada diri kita, anak-anak kita, mak ayah kita. Jadi bentuk badan anak-anak kena nano sikit, kena panas sikit, kita cari dah hubak nak sapu supaya tak ada panas. Maknanya kita sayang dah tu. Cara ke bentuk badan. Jadi kalau Nabi ni kena lebih lagi. Gitu. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita sambung minggu depan. InsyaAllah minggu depan kita beli lagi lah kitab ni. Banyak lagi. Jika perlu. Jadi tuan-puan insya-Allah maklumat lepas isyak ni kita ada solat sunat hajat sikit. Cikgu Mahmud minta kita solat sunat hajat sikit untuk keselamatan ahli keluarganya. Dipermudahkan urusan anaknya, baru temu duga cikgu baru ni, moga-moga pemudah urusan. Dan setelah tu ada makan lah sikit, ada makan katanya kambing. Ditunggu belakang lah pakak-pakak kita solat ajak dan meraihkan lah majlis. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah was salamah fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Tasbih kafarah dan salatul asr. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. Sudah. Mana tu Ila ni? Ila ada Azai apa? Tak ada. Tahu. Azai tu Ila. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Barakallahu fiikum.